Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari Biologi Tingkatan 4 KSSM. Video pada kali ini, Cikgu akan mengupas berkenaan dengan tajuk Bab 2 iaitu Biologi Sel dan Organisasi Sel bahagian 1. Baiklah, pada akhir pembelajaran, anak-anak dapat 2.1 struktur dan fungsi sel. Bagi menyediakan slide sel haiwan dan sel tumbuhan, ini perlu dijalankan dalam makmal. Jadi anak-anak boleh lakukan eksperimen tersebut dengan guru masing-masing. 2.1.2 mengenal pasti struktur sel haiwan dan sel tumbuhan berdasarkan pemerhatian melalui mikroskop cahaya, menganalisis komponen dalam sel haiwan dan sel tumbuhan seperti yang dilihat pada mikrograf, menyatakan fungsi utama komponen dalam sel tumbuhan dan sel haiwan seperti yang dilihat pada mikrograf. Seterusnya, membanding dan membezakan komponen antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Seterusnya, 2.2 proses hidup organisma unisel. Mengkonsepsikan proses hidup organisma unisel seperti ameba dan paramecium. Kedua, mengitlak proses hidup organisma unisel yang dilihat menerusi mikroskop cahaya. Baiklah, 2.1 struktur dan fungsi sel. Sel merupakan unit asas semua benda hidup. Okey, rajah 2.1 merupakan sel haiwan, manakala rajah 2.2 merupakan sel tumbuhan. Okey, cikgu akan tunjukkan komponen-komponen yang ada di dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Bermula daripada nukleus. Okey, nukleus. Kedua-dua sel haiwan dan juga sel tumbuhan ada nukleus, ada nukleolus. Okey, di dalam nukleus ada nukleolus. Kemudian ada sitoplasma. Okey, ini sel haiwan, sitoplasma bagi sel haiwan. Ini sitoplasma bagi sel tumbuhan. Mitokondrion. Okey, mitokondrion dalam sel haiwan dan ini mitokondrion dalam sel tumbuhan. Jasad Golgi. Jasad Golgi. Okey, yang ini jasad Golgi bagi sel tumbuhan, di sana sel haiwan. Seterusnya membran plasma. Ini pun ada membran plasma. Kedua-dua sel ada membran plasma. Kemudian ada jalinan endoplasma. Di dalam sel tumbuhan ada jalinan endoplasma. Okey. Kemudian di dalam sel tumbuhan, cikgu ulang ya. Di dalam sel tumbuhan ada jalinan endoplasma. Kemudian ada dinding sel. Okey. Kemudian ada membran nukleus. Seterusnya ada vakuol yang besar. Dan ada kloroplas. Okey, semua dah berlabel ya. Okey, mari kita lihat sel haiwan pula. Sel haiwan ada jalinan endoplasma kasar. Okey. Kemudian ada jalinan endoplasma licin. Lepas tu ada ribosom. Okey. Kemudian ada centriole. Ni yang biru ni centriole. Dan last sekali ada lysosom. Okey. Baiklah, cikgu teruskan dengan fungsi setiap komponen yang cikgu tunjukkan tadi. Kita bermula dengan mitokondrion. Mitokondrion merupakan komponen sel berbentuk rod atau sfera. Ingat ya anak-anak, berbentuk rod atau sfera. Ini dia. Kemudian, terdiri daripada dua lapisan membran yang kita kenali sebagai membran luar yang licin dan membran dalam yang berlipat-lipat. Yang luar licin, okey, membran yang dalam berlipat-lipat. Seterusnya, mengandungi enzim yang terlibat dalam respirasi sel. Okey, ada enzim di dalam mitokondrion ni. Okey, yang mana enzim itu terlibat dalam respirasi sel. Fungsinya ialah tapak penjanaan tenaga,
melalui proses pengoksidaan glukosa semasa respirasi sel. Ingat ya, jadi mitokondria ni fungsinya ialah tapak penjanaan tenaga. Seterusnya, tenaga dijana dalam bentuk ATP, dalam bentuk molekul ATP. ATP ni short form bagi adenosina trifosfat. Okey, ATP untuk digunakan oleh sel. Seterusnya, membran plasma. Ini dia membran plasma. Membran plasma, membran sel yang menyelaputi keseluruhan kandungan sel. Faham ya? Maknanya membran plasma ni merupakan membran luar yang menyelaputi keseluruhan kandungan sel. Dia duduk di bahagian luar sekali lah ya. Dibina daripada protein dan fosfolipid. Nanti dalam bab yang ketiga, kita akan belajar khusus berkenaan dengan membran plasma. Okey. Seterusnya, selaput nipis dan kenyal. Okey, selaput nipis dan kenyal bersifat telap memilih. Bersifat telap memilih. Kenapa dia dikenali sebagai bersifat telap memilih? Kerana setiap bahan yang akan memasuki sel perlu perlu memasuki sel tersebut dengan cara tertentu. Ini cikgu terangkan dalam bab 3 nanti. Okey. Kemudian fungsinya ialah mengasingkan kandungan sel daripada persekitaran luar sebab dia bersifat telap memilih. Kemudian dia mengawal pergerakan bahan ke dalam dan juga ke luar sel. Maknanya apa bahan yang akan memasuki sel ataupun bahan yang perlu dikeluarkan daripada sel. Itu adalah fungsi bagi membran plasma. Dia yang mengawal pergerakan. Seterusnya, membran plasma juga berfungsi membenarkan pertukaran nutrien, gas respirasi dan bahan buangan antara sel dan persekitarannya. Seterusnya, kita beralih kepada komponen yang seterusnya, centriole. Okey, struktur silinder kecil yang wujud secara berpasangan dalam sel haiwan. Terdiri daripada susunan mikrotubul kompleks. Tidak wujud dalam sel tumbuhan, maknanya centriole tak ada dalam sel tumbuhan. Berfungsi sebagai membentuk gentian gelendung semasa pembahagian sel dalam sel haiwan. Seterusnya, jasad Golgi terdiri daripada satu timbunan kantung pipih selari yang setiap satunya dilapisi oleh membran unit tunggal. Membran baharu ditambah pada satu hujung jasad Golgi dan vesikel digentingkan dari hujung yang satu lagi. Okey, ada membran baru ditambah pada hujung ni, hujung jasad Golgi. Kemudian ada vesikel digentingkan dari hujung yang satu lagi. Okey, yang satu lagi. Okey. Fungsinya ialah memproses, mengubah suai, membungkus dan mengangkut bahan kimia seperti protein, karbohidrat dan glikoprotein, iaitu gabungan karbohidrat dan juga protein. Okey, cikgu ulang ya. Fungsi jasad Golgi ni ialah ada 3. Memproses. Kedua, mengubah suai. Ketiga, membungkus. Ada 4 ya. Dan keempat, mengangkut. Okey, dan mengangkut apa? Mengangkut bahan kimia seperti protein, karbohidrat dan glikoprotein. Glikoprotein ni merupakan gabungan karbohidrat dan juga protein. Seterusnya, lisosom. Okay. Lisosom merupakan kantung sfera kecil yang diselaputi oleh membran tunggal. Mengandungi enzim lisozim, iaitu enzim pencernaan. Fungsinya ialah menghidrolisis molekul kompleks, molekul organik kompleks seperti protein, asid nukleik dan juga lipid. Selain daripada itu, fungsinya ialah menguraikan bakteria dan komponen sel yang rosak. Seterusnya, nukleus. Nukleus merupakan komponen paling besar dalam sel. Berbentuk sfera dan padat dan dilingkungi membran nukleus yang mempunyai lian. Okey, dia mempunyai liang. Okey, kat sini membran nukleus. Okey, ni membran nukleus. Membran nukleus ni lah yang mempunyai liang tu. Okey.
Nukleus mengandungi kromosom, nukleolus dan nukleoplasma. Kromosom, okey, kromosom, kromatin, okey, kemudian nukleolus dan juga nukleoplasma. Ini nukleoplasma. Fungsinya ialah mengawal segala aktiviti sel. Selain daripada itu, fungsi nukleus adalah mempunyai kromosom yang mengandungi asid deoksiribonukleik, iaitu DNA. DNA ni menentukan ciri-ciri sel dan fungsi metabolisme. Seterusnya, ribosom. Ribosom merupakan granul kecil, padat dan berbentuk sfera. Terdiri daripada protein dan asid ribonukleik, RNA. Tadi DNA, deoksi. Yang ni RNA, ribonukleik. Okey, ribonukleik acid. Ribosom terdapat pada permukaan jalinan endoplasma kasar atau wujud bebas dalam sitoplasma. Okey, fungsinya ialah merupakan tapak sintesis protein. Seterusnya, jalinan endoplasma. Okey, terdapat dua ya, jalinan endoplasma licin dan jalinan endoplasma kasar. Dia terdiri daripada satu sistem rongga ceper berlipat yang bersambungan. Okey, satu sistem rongga ceper berlipat yang bersambung. Kemudian, membran jalinan endoplasma membentuk jalinan berterusan dengan membran nukleus. Dia ada jalinan berterusan, okey, dengan membran nukleus. Terdapat dua jenis jalinan endoplasma. Okey, pertama, jalinan endoplasma kasar. Yang mana cikgu sebut tadi, dia ada ribosom yang melekat pada permukaannya. Itu jalinan endoplasma kasar. Jalinan endoplasma licin pula tidak mempunyai ribosom. Fungsinya ialah sistem pengangkut bahan dalam sel, menyediakan permukaan luas untuk pelekatan enzim dan tindak balas biokimia. Jalinan endoplasma kasar mengangkut protein yang disintesiskan oleh ribosom. Jalinan endoplasma licin mensintesiskan dan mengangkut gliserol serta lipid serta menjalankan detoksifikasi dadah dan hasil sampingan metabolisme. Okey, baiklah. Seterusnya, mari kita lihat komponen yang seterusnya, yang berikutnya, vakuol. Okey, vakuol merupakan kantung berisi cecair, iaitu subsel. Vakuol dikelilingi oleh membran tonoplas. Okey, ini dia tonoplas. Okey. Sel tumbuhan muda mempunyai banyak vakuol bersaiz kecil, manakala sel tumbuhan matang mempunyai vakuol bersaiz besar. Kalau sel haiwan, masih juga ada vakuol tapi kecil. Okey. Subsel mengandungi air, asid organik, gula, asid amino, enzim, garam mineral, oksigen, karbon dioksida dan hasil sampingan metabolisme. Jadi senarai tadi itu merupakan bahan ataupun subsel yang mengandungi perkara-perkara tersebut. Kan sebab tadi cikgu cakap vakuol ni merupakan kantung berisi cecair kan. Cecair itu dinamakan subsel. Dan subsel tu mengandungi bahan-bahan tadi. Okey, cikgu sebut tadi. Air sampailah hasil sampingan metabolisme ni. Okey. Seterusnya, fungsi vakuol ialah air meresap ke dalam vakuol sel tumbuhan dan sel menjadi segah. Bila sel menjadi segah, pokok akan segar. Itu fungsi dia. Okey. Dalam haiwan unisel, vakuol mengecut terlibat dalam proses pengosmokawal aturan, osmosis dan perkumuhan. Okey, seterusnya sitoplasma. Sitoplasma terdiri daripada medium seperti jeli yang mengandungi komponen sel terampai. Okey, mengandungi sebatian organik seperti protein, lipid dan karbohidrat.
Okay, serta sebatian tak organik seperti ion kalium. Bertindak, fungsinya ialah bertindak sebagai medium bagi tindak balas biokimia dalam sel. Okey, komponen seterusnya ialah dinding sel. Satu lapisan luar yang kuat dan tegar. Dia duduk di lapisan luar. Okey, hanya ada pada tumbuhan sahaja. Di mana dinding sel ini terdiri ataupun dibina daripada gentian selulosa. Okey, jadi dia bersifat telap sepenuhnya. Tapi kalau tadi membran plasma bersifat separatelap. Tapi kalau dinding sel bersifat telap sepenuhnya. Okey, fungsinya ialah untuk mengekalkan bentuk sel tumbuhan. Kedua, selain daripada itu, dia memberi sokongan mekanikal kepada sel tumbuhan. Seterusnya, komponen kloroplas. Okey, kloroplas berbentuk bujur, terdiri daripada dua lapisan membran, mengandungi pigmen klorofil pada gerana yang memberikan warna hijau kepada tumbuhan. Fungsinya ialah klorofil menyerap cahaya matahari dan menukarkannya kepada tenaga kimia semasa fotosintesis. Okey, ini merupakan gambar foto 2.1 ni, merupakan struktur sel haiwan dan juga sel tumbuhan menerusi mikroskop cahaya. Biasanya, kalau kita nak buat eksperimen untuk melihat struktur sel haiwan dan juga sel tumbuhan, kalau sel tumbuhan kita guna bawang lah ya, beginilah struktur dia. Kita akan lihat. Kita akan dapat lihat sitoplasma, nukleus, dinding sel, kita boleh lihat, membran plasma dan juga vakua. Sebab vakua dia besar kan, kita boleh lihat menerusi mikroskop cahaya. Okey, untuk sel haiwan, kita boleh menggunakan sel pipi kita dan kita boleh lihat nukleus, sitoplasma dan membran plasma. Okey. Mari kita lihat perbandingan dan perbezaan komponen antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Mari kita lihat persamaan dahulu. Okey. Sel tumbuhan dan sel haiwan mempunyai nukleus, sitoplasma, membran plasma, jasad Golgi, mitokondrion, jalinan endoplasma dan ribosom. Okey. Perbezaan bagi sel tumbuhan dan sel haiwan. Pertama, sel tumbuhan bentuk selnya ialah tetap, manakala sel haiwan bentuk selnya tidak tetap. Kedua, sel tumbuhan mempunyai dinding sel, manakala sel haiwan tidak mempunyai dinding sel. Ketiga, sel tumbuhan mempunyai kloroplas, manakala sel haiwan tidak mempunyai kloroplas. Keempat, sel tumbuhan mempunyai vakua yang bersaiz besar, manakala sel haiwan tidak mempunyai vakua. Jika ada sekalipun, saiznya ialah kecil. Seterusnya, simpanan karbohidrat dalam bentuk kanji bagi sel tumbuhan, manakala simpanan karbohidrat dalam bentuk glikogen bagi sel haiwan. Seterusnya, sel tumbuhan tidak mempunyai sentriol, manakala sel haiwan mempunyai sentriol. Baiklah anak-anak, teruskan dengan 2.2 proses hidup organisma unisel. Organisma unisel. Apakah maksud organisma unisel? Unisel merupakan satu sel sahaja. Maksudnya, organisma unisel ini ialah organisma yang terdiri daripada satu sel sahaja. Okey, namun begitu, sel ini merupakan unit hidup lengkap, sama seperti organisma multisel. Walaupun dia hanya satu sel, okey, tapi dia merupakan unit hidup yang lengkap. Okey, organisma unisel boleh menjalankan semua proses hidup, sama seperti organisma multisel. Okey, seperti respirasi, pergerakan, pemakanan, gerak balas terhadap rangsangan, pembiakan, pertumbuhan dan perkumuhan.
Protozoa ialah organisma unisel yang paling ringkas. Dalam banyak-banyak organisma unisel, protozoa merupakan organisma unisel yang paling ringkas. Okay. Contoh lain bagi organisma unisel termasuklah paramecium, dan juga ameba. Mari kita lihat proses hidup ameba dan juga paramecium. Kita mulakan dengan pergerakan. Ameba sentiasa berubah bentuk apabila bertemu dengan halangan. Ameba bergerak dengan mengunjulkan pseudopodium, iaitu kaki palsu. Nanti cikgu tunjukkan pseudopodium tersebut. Diikuti oleh pengaliran sitoplasma ke bahagian pseudopodium yang diunjulkan. Paramecium pula bergerak menggunakan pukulan cilium secara beritma. Kedua, respirasi. Pertukaran gas respirasi dan karbon dioksida berlaku melalui membran plasma secara resapan ringkas di seluruh permukaan sel. Ketiga, pertumbuhan. Ameba dan paramecium membesar dengan mensintesis sitoplasma baharu. Dan keempat, gerak balas terhadap rangsangan. Ameba dan paramecium bergerak balas terhadap rangsangan seperti bahan kimia, sentuhan atau cahaya terang dengan bergerak menjauhi rangsangan ini. Kita lihat pemakanan dalam ameba, ya. Pemakanan dalam ameba. Nah, di sini cikgu akan tunjukkan pseudopodium yang cikgu katakan sebagai kaki palsu tadi kan, untuk pergerakan dia. Di bawah pemakanan ni, tajuk pemakanan ni, kita lihat yang pertama, ini bulat yang pertama ni menunjukkan yang pertama di sini. Apa yang dia buat? Ameba bergerak ke arah makanan dengan mengunjulkan pseudopodium untuk memerangkap zarah makanan secara fagositosis. Bagi paramecium, pukulan cilium membantu zarah makanan masuk ke dalam alur mulut. Kita lihat di sini, nombor 1 ni, ini makanan. Bila makanan di sini, ameba akan bergerak menuju ke arah makanan tersebut dengan cara mengunjulkan pseudopodium. Ini dia yang cikgu nak bagi tahu pada anak-anak. Ini dia unjulkan, diunjulkan pseudopodium. Kemudian sitoplasma pun akan memenuhi bahagian unjuran tersebut. Dia bergerak macam tu. Yang inilah macam kaki palsu ni. Ini. Nampak ya? Kemudian kedua. Ini kedua ya. Kedua, vakuol makanan bergabung dengan lysosom. Zarah makanan dihidrolisis oleh enzim lysosim dalam lysosom. Anak-anak, ini dia lysosom. Dan ini vakuol makanan. Selepas makanan tadi dah sampai pada bahagian makanan tu, pseudopodium tadi dia akan melekat antara yang ni dengan yang ni. Kemudian dia dah berkepung kat sini kan. Jadi dia dah masukkan dalam vakuol makanan. Vakuol makanan akan bergabung dengan lysosom dan zarah makanan itu akan dihidrolisiskan oleh enzim yang ada dalam lysosom. Nama enzim tersebut ialah enzim lysosim. Dia akan menghidrolisiskan. Akan menghidrolisiskan di dalam lysosom tadi. Seterusnya nombor 3. Nutrien yang dihasilkan diserap ke dalam sitoplasma. Ini nutrien yang duduk dalam sitoplasma ni yang telah diserap lah. Makanan tadi yang tercerna. Kemudian nutrien akan diserap ke dalam sitoplasma. Yang keempat, makanan yang tak tercerna. Maknanya yang perlu disingkirkan. Yang perlu disingkirkan. Apabila ameba bergerak. Dia akan bergerak, dia tinggalkan makanan yang tak tercerna ni. Tapi kalau dekat paramecium, makanan yang tak dicerna akan disingkirkan melalui liang dubur. Seterusnya perkumuhan. Bahan perkumuhan seperti karbon dioksida dan amonia disingkirkan secara resapan. Oleh sebab ameba dan paramecium ni hidup di dalam persekitaran air tawar, air akan meresap masuk ke dalam sel secara osmosis.
Kemudian, dia akan mengisi vakuum mengecut. Okey, jadi vakuum mengecut akan mengembang dan dia akan menjadi saiz yang maksimum. Okey, lalu mengecut untuk menyingkirkan air dari semasa ke semasa. Jadi vakuum mengecut ni dia akan mengecut dari semasa ke semasa untuk menyingkirkan air yang berlebihan di dalam selnya. Proses yang cikgu sebutkan tadi tu dikenali sebagai pengosmokawal aturan. Okey, pengosmokawal aturan. Seterusnya, pembiakan. Apabila keadaan sesuai dan terdapat banyak makanan, ameba dan paramecium akan menjalani pembiakan aseks iaitu belahan dedua secara mitosis. Dia tak perlulah jantina yang berbeza sebab dia ni hanya satu sel. Okey, dia menjalani pembiakan aseks iaitu jenis belahan dedua. Okey, secara mitosis. Ini dia belahan dedua. Okey, daripada satu sel terbelah menjadi dua sel. Ini belahan dedua. Apabila keadaan yang sesuai, bolehlah ameba paramecium menjalani pembiakan aseks iaitu belahan dedua. Tetapi, apabila keadaan persekitaran tidak sesuai, misalnya keadaan yang kering ataupun suhu yang rendah ataupun dalam keadaan kekurangan makanan, ameba membentuk spora yang hanya akan bercambah apabila keadaan persekitaran pulih semula. Okey. Tetapi, kalau untuk paramecium pula, paramecium akan melakukan pembiakan seks iaitu konjugasi. Kita panggil sebagai konjugasi yang berlaku apabila keadaan persekitaran tidak sesuai. Itu maksudnya. Sekian dahulu daripada cikgu untuk bahagian yang pertama dalam bab 2. Kita jumpa lagi dalam bab 2 bahagian kedua dan cikgu akan kupaskan beberapa soalan berkenaan dengan bab 2 tingkatan 4 KSSM. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.